Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi tajuk bab 5. Masih lagi pada 5.1 iaitu pewarisan. Mana hari ini kita akan tengok dengan lebih detail berkaitan dengan yang pertama, membanding dan membezakan mitosis dan meiosis. Okey, yang kedua kita nak mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Baik. Untuk mitosis, mitosis ialah proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras dengan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk. Itu adalah proses pembahagian sel. Membentuk ataupun menghasilkan dua sel anak yang seiras dengan kandungan genetik yang sama dengan induk. Mitosis ni dia berlaku dalam sel soma. Cikgu ada sebut hari itu sel soma, sel-sel badan anda, sel-sel badan, kalau manusia lah sel-sel badan selain daripada bahagian pembiakan. Mitosis juga berlaku dalam tisu meristem seperti tisu di hujung akar ataupun di hujung pucuk tumbuhan. Baik, kita ada 4 fasa mitosis. Fasa yang pertama adalah profasa. Fasa yang kedua metafasa. Fasa yang ketiga anafasa dan fasa yang keempat adalah telofasa. Jadi untuk setiap fasa ini kita akan tengok satu persatu lah. Baik, untuk fasa yang pertama dia macam apa orang kata, peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama ataupun fasa yang pertama ni kita panggil sebagai profasa. Yang mana kromosom akan memendek dan menebal serta menjadi jelas kelihatan. Awak boleh nampak dalam gambar ni, kromosomnya menebal, memendek dan menebal. Kita akan nampak dengan jelas. Setiap kromosom terdiri daripada dua kromatid yang bercantum pada sentroma. Dekat kromosom ini awak akan dapati dia ada sentroma yang melekat pada, yang mencantumkan dua kromosom itu. Kemudian gentian gelendung mula terbentuk. Ini kita panggil gentian gelendung. Yang putus-putus ni. Dan membran nukleus dan nukleolus terurai. Membran nukleus dan nukleolus terurai lah sebab kita dalam proses nak membahagikan sel tersebut. Masuk kepada fasa yang kedua iaitu fasa metafasa. Kromosom tu akan tersusun. Boleh nampak di sini kromosom tu tersusun di satah khatulistiwa. Dia tersusun satu line. Satu line. Nampak bila kita nak lukis, awak pun akan lukis lepas ni. Kita akan lukis kromosom ni tersusun elok, tersusun di tengah-tengah. Kita panggil dia tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Nampak? Ini gentian gelendung tadi dia melekat pada sentroma. Sentroma ni gam lah, senang cerita gam dekat tengah-tengah kromosom ini. Nampak bila kita lukis pun kita akan lukis macam ni lah. Gentian gelendung tu dia akan pegang pada sentroma. Seterusnya kita ada fasa yang iaitu anafasa. Anafasa ni proses di mana sentroma itu sudah membahagi dua. Kalau nampak bentuk X kromosom tadi dia terputus dua. Sentroma membahagi dua, setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Dia akan berpisah. Nampak? Ini sebenarnya dia satu kromosom tadi kan. Dia dah terputus dua dan masing-masing akan bergerak ke kutub yang bertentangan lah. Bila kita nak lukis pun kita akan lukis macam ni bentuk dia. Nampak dia sedang bergerak. Kemudian fasa yang terakhir dalam mitosis adalah telofasa. Telofasa yang mana kromatid sampai ke kutub bertentangan. Masing-masing dah sampai ke kutub masing-masing. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Kalau tadi pada fasa yang pertama
membran nukleus dan nukleolus terurai. Yang ni kita dah dapat dua sel yang baru, maka membran nukleus dan nukleolus tadi dia akan terbentuk semula lah. Okey, kemudian sitoplasma membahagi. Nampak tak sel tu mencerut untuk menghasilkan dua sel anak yang baru. Okey, dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk terbentuk. Maka bila sampai pada peringkat yang keempat ini, peringkat telofasa, dua sel anak yang baru akan terbentuk. So, lengkaplah proses mitosis kita. Dapat dua sel anak yang baru. Okey, gambar ni boleh tengok daripada buku teks awak je. Saya masukkan nak bagi gambaran yang jelas lah. Okey, kita ada proses yang pertama, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Dalam buku teks awak lebih jelas, lebih clear, awak boleh gunakan. Okey, telofasa ni dia sebenarnya awak lukis dekat sini sampai peringkat yang ni pun tak apa. Okey, sehinggalah kita akan dapat kita akan dapat dua sel anak yang baru. Okey, mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk. Okey, jadi lengkap proses mitosis kita. Kemudian kita nak tengok pula kepada meiosis. Okey, meiosis dan mitosis ni dia dua-duanya adalah proses pembahagian sel, cuma bezanya mitosis tu dia berlaku dalam sel soma, sel-sel badan awak yang lain. Okey, manakala meiosis ni dia hanya berlaku dalam sel pembiakan sahaja. Okey, kita tengok meiosis ialah proses apabila sel membahagi menjadi empat sel anak yang tak sama. Okey, dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Beza dengan mitosis tadi, kalau mitosis kita akan dapat dua sel anak, tapi kalau meiosis kita akan dapat empat sel anak. Kalau mitosis tadi dua sel anak tadi seiras, maklumat genetiknya sama, tetapi untuk meiosis empat sel anak tadi tak sama. 1, 2, 3, 4 semua tak sama. Okey. Meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk hasilkan gamet bagi pembiakan seks. Okey. Seterusnya kita ada meiosis dalam manusia berlaku dalam testis lelaki dan ovari perempuan. Jadi di mana proses meiosis berlaku? Kalau dalam manusia, untuk individu lelaki dia berlaku dalam testis, tempat di mana penghasilan sperma berlaku. Manakala dalam perempuan, pembahagian selnya berlaku dalam ovari, di mana ovum dihasilkan. Okey, dalam tumbuhan, meiosis berlaku dalam enter dan ovari. Harapnya anda masih ingat. Awak dah belajar masa tingkatan 1 dulu, pembiakan manusia, pembiakan tumbuhan pun awak belajar juga kan? Pembiakan manusia, pembiakan tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan, meiosis juga berlaku sebab ada tumbuhan yang membiak melalui pembiakan seks. Jadi tumbuhan yang membiak melalui pembiakan seks, dia akan menjalankan proses meiosis ini. Okey, di mana untuk hasilkan gamet jantan dia berlaku di enter. Okay, manakala untuk hasilkan gamet betina dia berlaku di ovari. Okay, jadi kalau anda dah lupa, bolehlah recall semula bab tingkatan 1. Okey, baik. Yang ni secara dalam bentuk jadual supaya awak nampak apa yang berlaku. Untuk meiosis ni, dia berlaku benda yang sama macam mitosis, cuma dia ulang dua kali. Okey, PMAT peringkat pertama, PMAT peringkat yang kedua. Dua kali dia berlaku. Pada peringkat yang pertama, PMAT yang pertama, dia dapat dua sel anak. Kemudian peringkat PMAT yang kedua, dia hasilkan dua lagi sel anak. Dia berganda. So, ada dua peringkat lah meiosis. Okay, nama sama. Nama setiap fasa sama, cuma untuk meiosis ada satu, ada dua. Mula-mula dia berlaku profasa 1. Okey, profasa 1. Yang ni nanti ni huraian ada kat bawah. Huraian ni pun sama je macam saya dah ringkaskan dah supaya awak senang faham. Okey, kromosom memendek dan menebal.
Lepas tu jelas kelihatan. Okey, kromosom homolog berpasangan. Dia akan dia akan cari pasangan. Dia kan kromosom X tu, dia akan cari pasangan. Okey, pindah silang berlaku, iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom. Bezanya dalam meiosis akan berlaku pindah silang. Pindah silang tu, let's say saya buat macam ni je lah, tak cukup tangan nak buat Y. Pindah silang tu maksudnya kromosom yang pertama dan kromosom yang kedua dia akan bertindih. Okey, dia akan bertindih dan dia akan bertukar maklumat. Jadi, katakan ini A, ini B. Maklumat A akan dapat pada maklumat B. Maklumat B akan bertukar pada maklumat A apabila dia bertindih macam ni. Dia bertindih dia akan bersilang. Okey. Okey, maksudnya dalam peringkat ini sudah berlaku pindah silang lah. Okey, masuk pada metafasa yang kedua. Metafasa yang pertama. Fasa yang kedua, metafasa 1. Okey, kromosom homolog sama juga, dia akan tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentroma, dia akan tersusun. Okey, kemudian masuk pada anafasa pertama, kromosom tadi akan terpisah. Nampak tak, dia masing-masing menuju ke kutub masing-masing. Dan pada peringkat telefasa 1, sitoplasma membahagi, terus kita akan dapat 2 sel anak. Okey, 2 sel anak. Tak habis lagi. Proses meiosis tak habis lagi sebab dia akan bersambung dengan profasa 1 semula. Profasa 2. Okey, dia akan bersambung dengan profasa 2. Okey, yang mana kita dah ada 2 sel anak tadi. Okey, kita dah ada 2 sel anak. Okey, 2 sel anak tadi, setiap sel ini, sel A, sel B, dia akan ulang balik proses tadi. Okey, maksudnya A dia akan buat balik profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Yang B pun sama, dia akan ulang balik profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi, masing-masing A dan B ni dia akan menghasilkan 2 sel anak yang baru. A 2 sel anak, B 2 sel anak. Saya tunjuk sini. A 2 sel anak, B 2 sel anak. So, total akan ada 4 sel anak. Jadi, lengkaplah proses meiosisnya apabila 4 sel anak yang tidak seiras terhasil. Okey, dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan sel induk. Okey, kromosom dia akan separuh lah sebab dia dah 2 kali bahagi. Okey, dia dah 2 kali bahagi. Dan awak boleh perhatikan gambar ini. Okey, kalau nampak. Okey, nampak satu ni. Mana anak panah saya? Awak nampak ke anak panah? Saya tak keluarkan pointer. Okey, kejap saya keluarkan pointer. Okey ni Okey, kita tengok anafasa 2. Ini dia akan bergerak ke kutub masing-masing. Dia akan putus dekat tengah-tengah ni. Akan putus dekat tengah-tengah ni. Yang ni dia akan putus dekat sini. Okey, dia akan putus dekat sini. Akan putus sini. Akan putus di sini. Maka masuk pada peringkat telefasa, dia akan mencerut hasillah 1, 2. Okey. Daripada sel ni dapat 2, sel yang kedua ni pun dapat 2 anak. 1, 2, so total kita kira 3 dan 4 lah. Okey. Baik, so lengkaplah proses meiosis. Jadi ini gambaran cantik dalam buku teks anda boleh rujuklah. Kemudian, okey, saya masukkan juga. Okey, baik. Perkara yang kedua ataupun standard pembelajaran kita yang kedua adalah kita nak tengok perbezaan, persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Baik mitosis dan meiosis, kedua-duanya adalah replikasi DNA. Okey, maksudnya DNA anda diduplicate. Duplicate tahu duplicate? Dibuat salinan yang baru. Maksudnya kita nak hasilkan lebih banyak sel yang baru. Okay, dan dia juga melibatkan, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel. Ini gambar apa, peta double bubble map kan. Ada persamaan dan ada perbezaan. Okay, yang warna oranye ni persamaan dia lah. Manakala yang warna kuning tu dia tak bersambung, itu adalah perbezaannya. Awak boleh tengok dalam mitosis, okay, dia berlaku di sel soma, 2 sel anak dihasilkan. Okay, 2 sel anak dihasilkan. Tiada pindah silang. Okey, kalau awak bandingkan dengan sana, ada pindah silang dalam meiosis. Pada profasa 1 ada pindah silang berlaku kan? Okey, perbandingan. Kita tengok perbandingan lah baru nampak. Okey, mitosis menghasilkan 2 sel anak, meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okey, berlaku di mana? Mitosis
di sel soma, manakala meiosis di sel pembiakan. Okey, kemudian sel anak seiras dari segi genetik. Manakala bezanya dengan meiosis, sel anak berbeza dari segi genetik. Anaknya tak akan sama dengan induk. Maksudnya dia tak sama dengan induk ni, kalau awak tengok sel pembiakan lah, mak dengan ayah, anak dia sama sebiji ke dengan muka mak dia, dengan muka ayah dia? Tak sama kan? Okey, sebab tu untuk pembiakan. Tapi kalau dari segi mitosis, untuk sel-sel lain, awak tengok sel tangan awak, let's say sel tangan awak. Bila dia berlaku mitosis, adakah dia berbeza? Dia tak sama. Maksudnya, kenapa sel yang ni tiba-tiba tak sama? Kenapa sel ni semua lain ni? Dah awak kalut. Okey, jadi mitosis dia tak akan lari daripada sel induk dia. Dia tak akan berbeza daripada sel induk. Jadi bila katakan berlaku mitosis pada tangan awak, sel tangan awak ni, awak tetap akan dapat tangan awak masih lagi normal. Pembahagian selnya sama je, tak ada beza. Okey. Pada mitosis tiada variasi. Variasi tu maksudnya kepelbagaian. Macam tadi jugalah, maksudnya sama, tiada variasi. Tapi dalam meiosis ada variasi. Anak dia tak sama dengan induk dia. Okey. Dan yang terakhir adalah bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk, manakala untuk meiosis bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada sel induk. Sebab tu dia tak sama. Dia dah separuh pun dia dah jadi tak sama. Okey, baik. Dan yang tengok kepentingan dia lah, kenapa perlu berlaku mitosis dan meiosis dalam badan kita. Okey, kenapa perlu berlaku? Yang pertama, mitosis. Yang ni saya tak buat dalam bentuk jadual lah. Sebab dia tak seimbang pun. Mitosis penting untuk mengganti sel yang rosak atau mati jika kita terluka atau tercedera. Katakan tangan awak terluka. Bila dia terluka, awak akan nampak lama-kelamaan luka awak tu akan kering. Bila dia kering, lama-lama dia akan bercantum balik. Tu pentingnya mitosis. Kalau mitosis tak berlaku, luka awak tu akan kekal sebagai luka. Dia tak akan bercantum lagi. Okey. Penting dia mengganti sel-sel yang rosak ataupun mati. Mitosis juga berguna dalam pembiakan aseks bagi sesetengah organisma seperti ameba. Yang ni kita belajar dalam pembiakan haiwan. Ada haiwan yang membiak secara seks, ada haiwan yang membiak secara aseks. Jadi untuk haiwan yang membiak secara aseks ni, pentinglah mitosis ni sebab dia akan bermitosis untuk hasilkan sel anak dia. Contohnya ameba lah, ingat lagi tak ameba? Ameba ni bentuk dia senang je nak lukis. Ameba, dia tak ada bentuk sekata, dia tak ada dinding sel, dia dikategorikan sebagai haiwan. Ni. Nanti kalau dia nak membahagi, ni nukleus dia lah. Jadi kalau dia nak membahagi, dia potong je, dapat 2. Dia potong lagi, dapat. Dia potong lagi, tu cara dia membahagi. Itu saya lukis secara ringkas lah. Mitosis juga penting untuk pertumbuhan. Daripada awak kecil sampai awak besar, macam mana badan awak daripada kecil sampai menjadi besar tu, itu adalah disebabkan oleh mitosis jugalah. Dia bahagi sel, lama-lama sel awak makin besar, awak pun membesar. Kemudian mitosis menghasilkan sel baru yang sama dengan sel induk. Dan akhir sekali, ini je kepentingan meiosis. Sebab memang meiosis dia terhad, dia hanya untuk pembiakan. Jadi meiosis penting untuk penghasilan gamet. Saya punya ni mengganggu ni penghasilan gamet Meiosis penting untuk penghasilan gamet. Itu sahaja untuk hari. Jadi latihan saya akan sertakan selepas ni lah. Saya bagi latihan dalam bentuk PDF. Latihan dan nota ringkas untuk anda. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan nanti drop dekat grup Telegram. Terima kasih.